Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan berkata satu laki-laki yang lain pula, situ deh. Hei Muhammad bin Abdul Wahab, ini agama yang engkau bawa datang ini yang berhubung kepada Nabi SAW kah atau yang putus? Ini yang putus daripada Nabi SAW. Hanya timbul dari engkau juga. Jadi orang tanya Muhammad bin Wahab, ajaran agama yang membawa ni ada bersambung sanad ke dengan Rasulullah ataupun putus, tak ada bersambung sanad, hanya timbul-timbul mu je hak dia bawa lagu ni. Maka jawab Muhammad bin Abdul Wahab, guru-guru aku dan guru-guru bagi mereka itu hingga 600 kemari itu, hingga 600 kemari itu 600 tahun kemari lah ya. Kesemua mereka itu musyrikun. Allah, kafir tu. Tuh. Guru dulu. 600 ke bawah Allah kemari ni semua musyrikun. Yang Muhammad Wahab ni tahun yang ke-1000 dah. Nah, jadi 600 kemari itu artinya zaman khalah lah. Zaman khalah kemari ni semua musyrikun. Maka berkata laki-laki itu, dah begitu gak? Dah begitu gak? Agama engkau itu munfasil lah. Munfasil, apa munfasil? Yang putus lah. Yang putus daripada sanadnya bersambung dengan Nabi SAW. Nah, maka dari manakah engkau mengambil? Dan dari siapakah engkau mengambil? Maka jawab Muhammad bin Abdul Wahab, ialah dari wahyu ilham. Dari wahyu ilham. Artinya bukan daripada wahyu ilham, artinya daripada nafsu Muhammad bin Abdul Wahab tu sendiri. Itu maksud sini. Nah, daripada reka-reka Muhammad bin Abdul Wahab tu sendiri, bukan daripada alim ulama yang bersambung sanad hingga kepada Nabi SAW. Maka kerana itulah apa? Al-ilmu minad dini. Bermula ilmu tu bahagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kamu kena tilik kepada siapa kamu ambil agama kamu. Lagi pula al-isnadu minad din. Sanad tu bahagian daripada agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad, laman syaa qala ma syaa. Pasti mereka boleh bercakap dengan apa sahaja yang mereka nak bercakap. Macam Muhammad bin Wahab ni lah, tak ada sanad. Kenapa? Kerana guru dia tu musyrikun belaka, semua kafir musyrik belaka, penyembah kubur belaka. Dan pada satu hari Muhammad bin Abdul Wahab baca khutbah Jumaat pada Masjid Dir'iyah. Masjid Dir'iyah pun boleh baca, Dir'iyah pun boleh baca.
Tapi kalau kita tabik mulanya baca Dur'iyah. Dah ada baca Dir'iyah. Tapi kebanyakan orang baca Dur'iyah. Satu hari dia khutbah di atas Masjid Dur'iyah. Dan berkata dalam khutbah itu, barang siapa bertawassul dengan Nabi SAW, maka sungguhnya jadi kafir ia. Oh, parah. Siapa bertawassul dengan Nabi jadi kafir. Padahal Nabi suruh tawassul. Nah, tapi Muhammad Abdul Wahab kata siapa hak bertawassul dengan Nabi, maka sungguhnya jadi kafir lah ia barang siapa. Dan adalah saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab, Sulaiman bin Abdul Wahab. Sulaiman bin Abdul Wahab itu bada pada kata saudaranya. Dan adalah saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa saudara Muhammad Abdul Wahab ni? Sulaiman bin Abdul Wahab itu ianya Sulaiman bin Abdul Wahab satu daripada ulama, salah seorang daripada ulama mazhab Hanbali lah. Maka ingkar ia Sulaiman bin Abdul Wahab sebagai ingkar yang bersangatan pada tiap-tiap barang yang berapa tu? Yang berbuat. Yang barang yang buat. Mai kipai ya. Tak jelas sini. Barang yang berbuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Sulaiman bin Abdul Wahab ni, abang dia ni, ingkar sungguh-sungguh dengan apa yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan juga tiap-tiap barang yang menyuruh ia Muhammad bin Abdul Wahab, dan tidak menurutlah ia Sulaiman bin Abdul Wahab akan barang yang disuruh. Sedikit pun, satu pun dia tak taat. Dan berkata ia Sulaiman bin Abdul Wahab bagi Muhammad bin Abdul Wahab pada satu hari, "Hei Muhammad bin Abdul Wahab, berapakah segala rukun Islam?" Maka jawab Muhammad bin Abdul Wahab, 5 lah. Tak kira jahil sangat Muhammad bin Abdul Wahab, 5 lah dia kata. Maka berkata ia Sulaiman bin Abdul Wahab, "Pasal apakah engkau menjadi akan dia rukun Islam tu 6? Mu tahu kata rukun Islam tu 5, tiba-tiba mu buat jadi 6. Lagu mana? Iaitu siapa-siapa yang tidak menurut akan dikau, maka bukan ia siapa-siapa tu Muslim." Inilah rukun yang ke-6 bagi Islam di sisi engkau. Sama tak? Orang-orang tak masuk dengan kepartian lah ni kan. Seolah-olahnya perangai dia tu, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kelakuan dia tu lebih fasih daripada lidah percakapan dia. Percakapan dia tu memanglah dia tak kata rukun Islam tu 6. Nah, dia tak kata rukun Islam tu 6. Tapi lidah kelakuannya, kalau orang tak join parti dia, seolah-olah macam orang tu tak join Islam lah. Nah, ataupun orang keluar daripada parti dia, seolah-olah supaya keluar daripada Islam. Nah, menang ni. Rasulullah. Nah, menangis siap. Tu. Kenapa lah keluar parti Islam ni? Tu. Bahaya tu. Nah, seolah-olah menambahkan rukun Islam. Persis dengan Muhammad bin Wahab. Maka jangan lagu tu kita. Buat parti ke apa tu buatlah. Tapi jangan orang panggil mengugama ke parti, mengakidah ke parti, dah mengakidah ke puak. Seolah-olahnya kalau orang tak masuk puak kita, parti kita, persatuan kita, seolah-olah macam orang tu bukan Islam. Tu tak sempurna Islam dia. Ataupun orang tu keluar daripada parti kita, persatuan kita, pertubuhan kita. Nah, seolah-olah macam keluar daripada Islam. Menangis, berjerit selok. Pulau memulau, tak bagi dah mengajar di masjid tu. Tak bagi jadi mudir dah di sekolah tu. Tak bagi jadi tu imam dah di masjid Pulau Melaka tu. Nak ni. Menangis siap pula. Nah, kenapa? Seolah-olah keluar daripada Islam. Ni bahaya tu. Padahal Islam tu 5 rukun yang besar. Mengucap 2 kalimah syahadat, sembahyang 5 waktu sehari semalam, puasa bulan Ramadan, zakat,
Tu haji bagi orang yang berkemampuan. Jangan duk tambah lagi kena isi borang masuk kumpulan kita. Jadi macam Muhammad Abdul Wahab. Maka sebab tu Sulaiman Abdul Wahab kata mu ni kata rukuk Islam 5. Tapi mu tu seolah-olah menjadikan dia rukuk Islam tu 6. Mana? Iaitu rukuk yang ke-6 mu buat tu siapa-siapa yang tidak menurut akan dikau, maka bukan ia siapa-siapa tu Muslim, bukan orang Islam. Inilah rukun yang ke-6 bagi Islam di sisi engkau. Di sisi engkau tu di sisi Muhammad bin Abdul Wahab. Dan adalah perangai Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkurang ia, mentahkir kita kata. Mengkurang ia Muhammad bin Wahab, dan merendahlah ia Muhammad bin Wahab akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkurang, merendah, takluk pada kata mengkurang, merendah. Dengan beberapa tutur kata yang bersalah-salahan, berkata-kata dengan perkataan yang berbagai-bagai ibarah lah, yang bersalah-salahan, macam-macam perkataan yang bercakap. Setengah daripada tutur kata tadi tu berkata ia Muhammad bin Abdul Wahab, Nabi Muhammad ti maqalul qaul. Nabi Muhammad itu semata-mata suruhan Tuhan jua gitu tu. Nah, dia tulis mana tu? Suruhan yang suruhan Tuhan jua, gitu. La'alla sawaba suruhan Tuhan jua. Jadi Muhammad tu semata-mata suruhan Tuhan jua. Sahaja jua tu mana sahaja. Jah, kalau kata jah. Muhammad tu supaya apa sebenarnya? Gitu. Yakni seperti suruhan raja pada membawa surat menyampai kepada kaum begian-begian. Bila sudah selesai, maka pulang. Ya Muhammad, Nabi Muhammad tu. Ni macam orang cakap lah ni lah. Nabi Muhammad ni macam pos bank je. Mari atas surat kat balik lah. Tu. Cakap gitu tu panggil menghina kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh cakap lagi tu. Kita kiyah dengan posmen tu orang panggil kiyah ma'al farid. Benarlah pada pihak menghantar risalah tu ada wajah serupa. Tapi bila kita tasbih lagu tu seolah-olah mentahkirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana posmen ni kalau posmen mari hantar surat ke rumah kita, wajiblah kita kena kenal nama dia apa, wajib. Wajib ya. Posmen mari hantar surat wajib. Haziq kena tahu nama apa, dia beranak mana, dia lahir mana itu. Tak deh. Haziq atau wajib kena kenal. Mana tiap-tiap kali posmen mari Haziq pergi sama. Tanya nama apa awak ni? Lahir di mana? Nama abah nama apa? Nama mak nama apa? Adik-beradik ada berapa orang? Gitu. Lahir di mana? Mati di mana nanti? Gitu. Nabi tu wajib kena kenal tu. Nabi Muhammad kan? Kalau kita tak kenal Muhammad bin gapo dosa. Nabi Muhammad lahir mana? Lahir mana Nabi Muhammad? Lahir mana? Nabi Muhammad lahir mana? Cukup sikit tak dengar. Nabi Muhammad lahir mana? Lahir mana Nabi Muhammad? Beratlah mu. Afiq, Nabi Muhammad lahir mana? Mekah. Mu lahir mana Nabi Muhammad? Sudah dosa mu. Benda basic itu tahu apa? Nabi Muhammad wafat mana? Mana? Posmen wajib pun tahu tu. Berat Nabi Muhammad lahir mana tak tahu Aziz. Sudah orang Islam kedak lah tahu. Berat tu. Posmen wajib pun dah tahu tu. Dah wajib. Jangan tasbihkan Nabi supaya dengan posmen jangan. Panggil tu orang panggil pada pihak menghina tu. Seperti suruhan raja pada membawa surat menyampai kepada kaum begian-begian. Bila sudah selesai dah. Siapa ada surat kepada kaum, maka pulanglah ia siapa? Ia suruhan raja tu. Tu orang panggil menghina tu. Dan adalah setengah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukan Muhammad Abdul Wahab, pengikut dia.
Berkata ia pengikut Muhammad bin Wahab, tukar aku ini terlebih baik daripada Nabi Muhammad. Oh, berat tu. Tukar je duk pergi tukar, kata tukar aku ni lebih bermanfaat daripada Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana boleh buat bunuh umpama ular dengannya dengan tukar. Bersalahan Muhammad, sungguhnya Muhammad tu telah mati ya Muhammad, dan tidak tinggal padanya pada Muhammad tu manfaat sama sekali. Allah. Tu cakap lagu ni memang boleh jatuh kufur ni. Kalau niat mentahkirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu memang boleh jatuh kafir. Berkata setengah-setengah mereka yang mengarang ia mereka pada menolak atas Muhammad bin Wahab, sungguhnya pada demikian perkataan itu kufrun. Cakap lagu tu boleh bawa kufur tu. Perkataan lagu tu boleh jatuh kafir pada segala mazhab yang empat. Nah, di sisi mazhabil arba'ah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah wal Hanafiyah, perkataan tahkir lagu tu boleh membawa kepada riddah, jatuh murtad, iaitu kufur di sisi sekalian ahli Islam. Na'udzubillahi min zalik. Nah, minta berlindunglah kita dengan Allah daripada demikian itu. Hendaklah anak-anak tahu bahawasanya segala nabi-nabi alaihimus salatu wassalam itu hidup mereka itu segala nabi-nabi itu di dalam kubur-kubur bagi mereka itu. Dah. Ni maklum dalam hadis Nabi sebut kan? Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Nah, tu. Al-anbiya'u, bermula para nabi itu, ahya'un, hidup, fi kuburihim, di dalam kubur-kubur mereka itu, yusalluna, sembahyang mereka itu. Jadi hendaklah anak-anak tahu bahawasanya segala nabi-nabi alaihimus salatu wassalam itu, bukan Nabi Muhammad saja, nabi-nabi dulu, hidup mereka itu, para nabi-nabi dulu di dalam kubur-kubur bagi mereka itu, di sisi mazhab ahli sunnah, dengan beberapa dalil. Banyak dalil lah. Setengah daripadanya beberapa dalil tu banyak. Setengah daripada dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marartu ala Musa lailata usriya bi. Marartu ala Musa lailata usriya bi yusalli fi qabrihi. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala marartu ala Musa indal katibil ahmari wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Marartu ala Musa indal katibil ahmari. Marartu, lalu olehku, ala Musa, di atas Musa, indal katibil ahmari, di sisi katibil ahmar ni apa tu orang panggil katibil ahmar, tempat berkhutbah tu lah, mimbar yang berwarna merah, buih itu sebenarnya. Wahwa, padahal ia Sayyidina Musa tu qaimun, berdiri ia, yusalli fi qabrihi, sembahyang ia di dalam kuburnya. Nah, tu dalam hadis yang riwayat lain bunyi lagu tu. Tengok hadis ni ya. Lalu aku atas Nabi Musa AS pada malam yang dibawa berjalan malam denganku, yakni malam Isra wal Mi'raj itulah. Padahal Musa duk sembahyang ia Musa pada kuburnya. Dan begitu juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu ala Ibrahimah fa amarani bitablighi ummati salamah. Lalu olehku atas Ibrahim, maka menyuruh ia Ibrahim akan daku dengan menyampaikan umatku akan salam. Dan begitu juga hadis cerita berhimpun anbiya tak kala sembahyang Nabi SAW dengan mereka itu para anbiya pada yang di Baitul Maqdis. Ilah tu banyak lagi lah orang panggil cerita-cerita dalam Isra wal
Mi'raj. Tetapi berkata ulama bahawasanya hidup mereka itu pada kubur-kubur itu tak serupa dengan hidup dunia ini, hanya menyerupai kelakuan malaikat, dan tidak diketahui kan hakikat hidup dalam kubur itu melainkan Allah Ta'ala juga. Wajib kita nak percayalah al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Para nabi itu hidup mereka itu dalam kubur mereka itu, yusalluna, sembahyang mereka itu. Itu wajib kita nak percaya gitu. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hakikat hidup dalam kubur? Wallahu a'lam. Allah lah yang Maha mengetahui. Dan sabit juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum tuhaddisuna. Patu kena tu. Wa yuhaddatsu lakum. Dah. Betul. Wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum. Ma ra'aitu min khairin hamidtullaha ta'ala. Wa ma ra'aitu min syarrin astaghfiru lakum. Artinya, arti sabda Nabi SAW, hidup aku terlebih baik bagi kamu. Kenapa? Berkhabar dan berhadis kamu. Mana? Tuhaddithukum wa yuhaddithu lakum. Mana kalian tu berbicara dengan aku dan aku berbicara akan kalian. Tu. Dan berhadis kamu dan berkhabar hadis bagi kamu. Dan mati aku terlebih baik bagi kamu. Wa wafati khairul lakum. Mati aku lebih baik juga, kata Nabi SAW. Kenapa? Tu'radu alayya. Alayya tu bukan ala gitu tak? Tu'radu alayya a'malukum. Tu. Dan mati aku terlebih baik bagi kamu. Kenapa? Dilentang, dibentang, ditunjukkan atas aku akan segala amalan kamu. Ma ra'aitu min khairin hamidullah ta'ala. Barang yang melihatlah aku daripada kebajikan, puji aku akan Allah Ta'ala. Wa ma ra'aitu min syarrin astaghfiru lakum. Panggil tu apa? Bekerja lah. Bekerja, berikhtiar untuk umat ni. Walaupun jadi tiba-tiba jadi reconnect. Jadi artinya Nabi SAW walaupun telah wafat tetap berikhtiar. Yang kata Nabi tak ada gapo dah putus kebalik gitu yang macam posmen yang tiap-tiap kita buat amalan ni hak baik, Nabi puji Allah Ta'ala. Ditunjuk Afif nak yakinnya. Amalan saya, amalan Afif ditunjuk oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Hak baik, Nabi puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Afif buat hak jahat, buat maksiat ke apa, Rasulullah minta apa, ya Allah, apalah umat aku ni. Tu jangan kata tak ada apa dah, Rasulullah apa semai balik gitu, jangan. Jadi sedap dia. Anak-anak yang dikasihi, bila kita faham dan renti maksud-maksud di beberapa hadis ini, maka nyatalah bagi kita bahawasanya orang yang berkata tukar orang tu terlebih baik daripada Nabi Muhammad SAW ila akhir, itu ialah yang sebenar-benar orang yang sombong dan megah, yang khianat. Orang yang sombong, megah, yang khianat, ia seorang akan dirinya sendiri, wal'iyadzubillah. Orang lagu tu cakap lagu tu orang yang sombong tu, sombong, megah dengan diri sendiri. Ya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ustaz nak tanya, sebab apa kalau ustaz-ustaz Kelantan kebanyakannya baca sallallahu rabbuna ala nuril mubin? Untuk nanti ustaz-ustaz Kelantan, ustaz-ustaz mana pun baca gitu ke? Sallallahu rabbuna, rahmat Allah, rabbuna Tuhan kami, ala nuril mubin, minta turun di atas cahaya yang terang. Nabi Muhammad lah, nuril mubin tu Nabi Muhammad lah, cahaya yang terang.
Jadi orang cakap kata tukar dia lebih bermanfaat, lebih baik daripada Muhammad, daripada Nabi Muhammad. Orang lagu ni orang sombong, orang angkuh, orang takabur. Orang yang khianat ia akan dirinya sendiri. Wala'iyadzubillah. Pendeknya kesimpulannya, hal keburukan Muhammad bin Abdul Wahab ni dan penyokong-penyokong dia, penyokong-penyokong Muhammad bin Abdul Wahab ni, hendaklah anak lihat sendirilah dengan panjang lebarnya dalam risalah Duraris Saniyah. Dalam risalah Duraris Saniyati fi raddi 'alal Wahabiyah. Ini karangan bagi Said Zaini. Said Muhammad Zaini, Said Ahmad Zaini ke Said Muhammad Zaini ya? Said Muhammad Zaini bin Dahlan. Duraris Saniyah fi raddi 'alal Wahabiyah, dari awal sampai akhir. Ada kat bawah tu kita ada. Kemudian kalulah anak-anak yang tak pandai bahasa Arab, tak reti saya bahasa Arab, kita tu kita Arab, tak reti kita Arab, bolehlah juga melihat yang sudah siap dah dalam kitab masalah agama bagi Syekh Sirajuddin. Syekh Sirajuddin ni Kiai Sirajuddin Abbas. Syekh Sirajuddin juzuk yang pertama dari muka 138 hingga akhir. Tu masalah agama. Karangan bagi Syekh Sirajuddin, yang ni Kiai Sirajuddin Abbas. Juzuk yang pertama mula daripada muka surat 138 hingga akhir. Kalau anak-anak baca, maka nyatalah bagi anak-anak oleh keburukan itu, maka anak-anak pun selalulah tolak. Tolak selalu. Dengan serta menyerta dah. Jangan duk jangan. Tolak selalu. Dan melarang yang lain-lain, jadi melarang akan orang-orang yang lain-lain daripada memakai contoh yang buruk itu. Jangan buat terbikuk, jangan. Lama cakap juga lagu tu. Basikal saya ni lebih baik daripada Muhammad lagi. Basikal saya boleh buat kata-kata lagi makan kedai tu cana gitu. Cakap lagu tu jadi Wahabi lah mu. Memang kecil. Jadi Wahabi lah mu. Ikut Muhammad Al-Wahab. Ngaji pondok ni tu baik jadi Wahabi tak halal ilmu walaupun ahli botol. Ingat baik tu. Ngaji pondok ni tu baik daripada pondok ni jadi Wahabi tak halal ilmu wala ahli botol. Wala alih wala bah. Tak usah kecek lah. Tasaji ha khodah tu tak usah hoyak lah. Haram jadi Wahabi. Bukan Wahabi saja semua. Jabariyah, Qadariyah, Wahabiyah, Syiah, Rafidiyah, Ahbash ikutlah. Dan melarang yang lain-lain daripada memakai contoh yang buruk itu dengan serta menyerta juga. Dan janganlah sekali-kali anak-anak hidup dalam hal buku. Dan janganlah sekali-kali anak-anak hidup di dalam hal buka mulut-mulut menanti nak makan dan telan apa-apa yang nak suap oleh setengah-setengah daripada kuli-kuli bagi puak Wahabi itu. Jangan jadi orang hak jenis nganga nak tunggu orang puak Wahabi suap. Sampai dulu tu orang panggil ceramah-ceramah sampai dulu lah. Jepuk tutup guru ustaz-ustaz hak Wahabi mai ceramah di masjid. Zaman ni jangan pun nak pergi temo'o cari nak kekeh Wahabi mana kod YouTube. Lah ni YouTube ke? Terang buka Dr. Mazhar. Pak buka. Wih, sedap juga. Siap dah mu. Makan dah, makan. Kena-kena pula guna dia. Terakhir pula Zamihan. Wih, berat ni. Betul Dr. Mazhar. Berat aja. Tu bala Allah Ta'ala di akhir zaman tu lagu tu. Wahabi ditokohkan dengan tokoh yang zahirnya ramai pengikut dan baik budi, baik bicara. Ahli sunnah di Malaysia, di luar dah. Di Malaysia. Ahli sunnah pula ditokohkan oleh ustaz maki hamu kecil. Dah. Akhir-akhir orang kata, bagus Wahabi ni. Tu bahaya tu. Maka jangan duk gisah, jangan.
Ustaz lagi nak tanya deh. Baru ni ada terdengar set Wahabi royak. Kalau set demo royak tu ada di mana-mana, maksudnya Allah ada dalam poket demo juga ke? Sakit kepala Ustaz nak jawab lagu mana ni? Lah, siapa dia hak kata Tuhan ada di mana-mana? Ahli sunnah wal jamaah tak kata Tuhan ada di mana-mana. Ahli sunnah wal jamaah kata Tuhan tak bertempat di satu tempat atau di mana-mana tempat. Hak kata Tuhan berada di mana-mana tu bukan ahli sunnah. Jadi tak perlu kita nak sibuk nak jawab. Siapa hak kata Tuhan berada di mana-mana? Ada pun ayat Quran yang kata wahwa ma'akum aina ma kuntum, dia serta kamu di mana saja kamu berada. Serta situ serta dengan makna apa? Serta dengan pengetahuan, pendengaran, penglihatan, mana Allah Taala senantiasa mengetahui kita, senantiasa melihat, mendengar kita gitu. Bukan Tuhan tu bertempat di mana-mana, bukan. Silap tu. Jadi tak perlu kita jawab kerana apa, bukan akidah kita Tuhan bertempat di mana-mana. Kita tanya Mu'tazilah lah. Mu'tazilah kata Tuhan bertempat di mana-mana. Kalaulah Mu'tazilah kata gitu. Kerana ada satu riwayat kata Mu'tazilah tak kata gitu. Jadi biar kufur Wahabi yang gacah sangat. Wahabi ni dia nak lawan ahli sunnah. Dia kata orang ahli sunnah kata Tuhan bertempat di mana-mana. Jadi dia kata kalau ahli sunnah berdoa, jadi kena doa gini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di mana-mana kan? Dia Wahabi tak? Rabbana atina doa atas. Tuhan atas gitu. Jawabnya sesak dua-dua lah. Kenapa? Kita berdoa tak ada tangan ke langit itu bukan Tuhan duduk langit. Kiblat doa di langit. Kalau Tuhan duduk langit, apa kita tak sembahyang tidur lah ke? Dah Tuhan duduk langit ni kan? Kita sembahyang dengan kiblat Kaabah, bukan Tuhan duduk dalam Kaabah. Kerana tu kiblat sembahyang, kita tak ada tangan langit minta doa. Tu bukan kerana Tuhan duduk langit, tu kiblat doa. Lepas tu Tuhan tak tepat. Tak tepat mana? Tak tepat mana-mana. Takut dak tarah dak ke? Duduk langit, duduk bumi dak ke? Di mana-mana pun dak, di satu tempat orang layak bagi dia pun dak. Buat kata tepat tak layak belaka. Jadi tak kena sakit kepala dah. Siapa dia ni? Sakit kepala dia. Syamil mata dak dia ni. Ustaz Syamil sakit kepala. Tak kena jawab. Ini bukan akidah kita tu tempat di mana-mana tu. Best itu. Jadi janganlah sekali-kali anak-anak hidup di dalam hal buka mulut ngangok. Buka mulut-mulut. Untuk apa buka mulut-mulut tu? Nanti nak makan dan nak telah apa-apa yang nak suap oleh setengah-setengah daripada kuli-kuli bagi puak Wahabi itu. Mana setengah-setengah kuli-kuli bagi puak Wahabi? Fok-fok ustaz Wahabi tu lah. Duk ngajar karut-karut kat masjid surau apa tu. Tak suruh pergi lah. Allah ni tak kena pergi pecek YouTube lah. Jangan. Sama telah yang ni lebih-lebih lagi. Sama telah yang ni lebih-lebih lagi pula pada masalah i'tiqad usuluddin. Lebih-lebih lagi dalam bab akidah. Dan jangan anak-anak halak akan anak-anak pula beri berkawan dan bermain-main di halaman rumah. Jangan duduk orang panggil tak apa ustaz, kita ajak je mari ngajar sejik surau kita. Jangan anak-anak halak. Halak ni mana? Apa halak? Tahu halak? Halak tak tahu halak? Gi. Itu halak apa tak? Halak. Tak? Sokong. Tu. Jangan anak-anak halak, anak-anak sokong akan anak-anak pula beri berkawan dan bermain-main di halaman rumah bagi setengah-setengah daripada kuli-kuli Wahabi itu. Jangan. Apa ke dia ustaz, kita ajak dia ngajar bab wudu. Kita ajak dia mari ceramah bab apa tazkirah Ramadan jangan. Tazkirah Ramadan pun jangan. Sebab tu aku prinsip aku kalau sejid surat kuliah aku, kalau dia minta cuti, panggil ustaz-ustaz ahli sunnah mengajar, tak apa. Aku tak ada contoh ustaz minta cuti ustaz kuliah, apa nak jemput ustaz Muhadir Jo, tak apa. Nak jemput ustaz Muhaizak ke siapa ikutlah. Fok ustaz ahli sunnah ke, tak apa. Tapi kalau ustaz minta cuti, ustaz kita nak bawa ustaz ni Wahabi lagi.
Apa? Berhenti sungguh aku tak air dah ngajar situ. Banyak sedih dah kuat lagu tu tu ni. Bodoh apa aku. Dua mari sai boleh. Nak buat juga boleh. Buat kuliah forum muzakarah debat boleh. Kemudian kalau anak-anak tidak menurut pesanan ini. Dah. Afiq, Hazi, Yazi, Akmal, Aimah kecil tak ikut pesanan Tok D ni. Tak ikut pesanan Tok D sekian, Tok Ayah D sekian ni. Maka beranilah ditukaskan dengan berselerak tabak. Maka beranilah ditukaskan, mana diberi pendapat dengan berselerak tabak, seperti yang telah jatuh, yang telah berlaku pada setengah-setengah tempat daripada tanah Jawi kita sekarang. Jadi kalau anak-anak tak sedengar nasihat Tok D kata kena beranilah untuk apa? Menerima kesannya ke apa? Pecah belah masyarakat, faham tak? Selerak tabak, pecah belah masyarakat. Masjid dulu tu molek bersatu, molek dah. Terawih 20, selawat tiap-tiap terawih, ada jamu memori apa semua. Bawa mari fok dia tak ada, pecah ah. Hak ni wak 8, hak ni wak 20, hak ni tak si selawat, hak ni kata bid'ah. Nak selawat bid'ah. Dah ni. Balah orang kampung. Dulu tak ada apa sekali untuk pergi ziarah kubur hari Jumaat. Mari puak ni pergi sembah kubur tu. Tinggal. Nah. Dulu hari raya 1 Syawal pergi ziarah kubur tak apa. Hari puak ni tak boleh. Pecah belah habis masyarakat. Jadi Tok dia kata, kalau tak sedengar nasihat Tok D, maka beranilah ditukaskan dengan berselerak tabak seperti yang telah jatuh, yang telah berlaku pada setengah-setengah tempat daripada tanah Jawi kita sekarang. Mana anak-anak kena beranilah apa? Berani menerima pecah belah masyarakat. Selerak tabak habis. Nak pucah hanya habis masyarakat. Pecah belah habis masyarakat. Kenapa? Kerana mari Fok Wahbi ni. Habis itu. Mari anak-anak melihat dan perhati sedikit cerita. Cerita nak sambung lagi. Adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu mula-mulanya. Muhammad bin Abdul Wahab ni Muhammad bin Wahab belajar agama daripada bapaknya Muhammad bin Wahab sendiri. Iaitu siapa bapak dia? Badar Abdul Wahab. Dan daripada guru-guru yang lain lagi, seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Kemudian akhirnya ianya Muhammad bin Wahab datang ke Mekah Al-Mukarramah. Maka tersaru ia Muhammad bin Wahab dengan kitab Ibnu Taimiyah. Tersaru ni maknanya apa? Terpengaruh. Gitu. Tersaru mana terpengaruh ia Muhammad bin Wahab dengan kitab Ibnu Taimiyah. Yang mengharamkan tawassul dan ziarah kubur-kubur jikalau kubur Nabi atau wali-wali sekalipun, dan mengatakan Tuhan duduk bersela di atas arasy. Ni berat ni. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah bersela lendik di atas arasy. Berat ni. Dan lain-lain lagi. Banyak lagi lah fahaman Ibnu Taimiyah tu. Maka memajulah Muhammad bin Abdul Wahab akan jalanan Ibnu Taimiyah dan menambahkan yang lain-lain lagi. Nah. Jadi Muhammad bin Wahab ni dia tolong permajukan lagi, perluaskan lagi, menyebarkan lagi, orang panggil pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ni pakak dia dalam hadis Al-Hafiz Al-Hafiz. Ia ulama sungguh. Dia tak baca Muhammad bin Wahab. Dia Ibnu Taimiyah ni kalau dalam mazhab Hambali Syekhul Islam. Dalam mazhab Hambali dia Syekhul Islam. Baca kita dalam mazhab Syafi'i, Syekh Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam. Dia dalam mazhab Hambali digelar dengan Syekhul Islam. Wallahu alam, yang menggelar tu sama ada Hanabilah betul-betul ataupun Hanabilah Mujassimah yang menggelarkan Syekhul Islam. Sebab kena ingat baik, Mujassimah ni dia ada dalam mazhab Hanabilah.
iaitu yang mempeloporkan akidah tajsim dalam mazhab Hanabilah ni, Hambali ni, Qadi Abu Ya'la. Nah, Qadi Abu Ya'la. Qadi Abu Ya'la ni lah orang yang mula-mula mempeloporkan akidah tajsim dalam mazhab Hambali. Dan Ibn Taymiyah ni ikut serta lah. Dia mazhab Hambali. Jadi sebab tu ulama-ulama Hanabilah juduk dia panggil dia. Hanabilah yang orang panggil Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, bila mengeluarkan fatwa kepada fuq Mujassimah ni, dia syadid. Dia syadid kena. Man qala Allahu jismun laisa kasairil ajsam fahuwa kafirun. Siapa yang kata Allah Ta'ala berjisim tidak seperti jisim manusia pun kafir dah. Tu ulama mazhab Hambali kata lagu tu. Kenapa? Kerana ulama mazhab Hanabilah nak saddul bab, saddul zara'i, menutup pintu, menutup keluasan daripada penganut-penganut, pengikut-pengikut Hambali mengikut akan ulama-ulama Hanabilah yang terpengaruh dengan akidah tajsim. Setengah daripada yang terpengaruh dengan akidah tajsim ni bukan cala-cala. Siapa? Ni Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ya ulama ni. Dah. Tapi dia mencarikan ijma' ni berapa puluh ijma'. Dia lawan ijma'. Tengok lagi akhir. Ibn Taymiyah itu namanya Ahmad Taqiyuddin bin Syihabuddin. Ahmad Taqiyuddin Abul Abbas bin Syihabuddin Abdul Muhasin Abdul Halim bin Syekh Majduddin Abil Barakat Abdus Salam bin Abi Muhammad Abdullah At-Taimi. Itu nama dia. Diperanakkan dia Ibn Taymiyah tu di Medan, negeri Palestin, sanah tahun 661. Artinya dia ni bukan orang salah lah, faham tak? Kurun yang ke-6 dah, kurun ke-6 dah baru dia beranak. Belajar agama dari bapaknya Syihabuddin. Ialah Syihabuddin tu seorang alim mazhab Hambali. Kemudian belajar pula dari guru-guru yang bermazhab Hambali. Sehingganya Ibn Taymiyah ni jadi seorang alim besar di dalam mazhab Hambali. Memang dia orang alim sungguh. Dia jadi orang alim besar di dalam mazhab Hambali pada berbagai-bagai ilmu. Kemudian akhirnya Ibn Taymiyah ni terpengaruh. Ia Ibn Taymiyah terpengaruh. Tersaruk tu makna terpengaruh. Dah. Terpengaruh. Kemudian akhirnya Ibn Taymiyah ni tersaruk Ibn Taymiyah dengan fahaman kaum musyabbihah dan mujassimah. Dah. Iaitu mujassimah musyabbihah ni puak yang mengatakan Tuhan menyerupai makhluknya dan Tuhan tu berjisim, ada kaki, tangan, ilah. Dikenal kau orang panggil mazhab Mujassimah Hanabilah. Apa? Ada orang? Ada orang ketuk pintu. Tengok siapa? Siapa? Tak ada. Siapa dia? Kat bawah. Jadi sebab tu Syekh Azhar sebut Ibn Taymiyah tu hormat lagi, faham tak? Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Kenapa? Kerana Ibn Taymiyah ni satunya dia masih ulama. Kemudiannya ada orang panggil beberapa surat-surat ataupun fakta-fakta, antaranya yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab apa, Durarul Kaminah kalau tak silap. Kitab apa? Durarul Kaminah dia. Bahawasanya Ibnu Taymiyah ni telah pun
taubat daripada akidah Mujassimah. Nah, hingga Ibn Taymiyah kata apa? Ulama ansaruddin wal asy'ariyatu ansaru usuluddin. Itu perkataan Ibn Taymiyah tu. Ulama itu penolong agama, asy'ariyah tu penolong bagi hundi agama. Itu Ibn Taymiyah. Jadi kita tu jangan jadi melampau macam Fuad Abbas lah. Fuad Abbas ni kalau Ibn Taymiyah tu laknatullah tu dah. Kalau tak percaya mungkin kita baca kitab Syekh Abdullah Harari kat bawah. Syekh Abdullah Harari ni kalau dia panggil Ibn Taymiyah tu Syekhul Mujassim. Ibn Taymiyah laknatullah alaih. Tak percaya lagi ya, banyak kitab Syekh Abdullah Harari kat bawah kan. Boleh. Kita tahan baca pun tengok. Jadi kita ambil pendapat gitu. Nah, kita masih hormat lagi Ibn Taymiyah. Tapi tetaplah orang panggil pendapat-pendapat dia tu hak dimajukan oleh Muhammad Abdul Wahab. Terutamanya dalam bab tajsib. Kita kena lawan lah, faham tak? Ada pun fatwa-fatwa dalam bab fiqh. Tu. Dalam bab fiqh tu banyak tu hak kita boleh tupai dia. Terutama dalam keadaan zaman moden ni banyak. Banyak. Sebab tu kalau orang panggil kita buat analisis, kalau kita buat statement, siapa-siapa yang merujuk fatwa Ibn Taymiyah itu adalah teroris. Sakit tu. Orang pun buka. Ni fatwa-fatwa kebangsaan Malaysia, mufti-mufti Malaysia ada ni rujuk Ibn Taymiyah ni. Teroris belaka. Ni bahaya tu. Penasihat tu orang panggil tak betul-betul orang panggil bijak menasihati. Dan ilmu fiqh menurut ia Ibn Taymiyah akan mazhab Hambali. Dia ikut mazhab Hambali lah, kerana dia mengaji mazhab Hambali. Tetapi banyak juga mengeluar ia Ibn Taymiyah akan masalah-masalah tidak bertentang, yakni tidak muafakat. Tidak bertentang ni mana tidak muafakat dengan mazhab Hambali. Itu biasa. Nah, macam Imam Nawawi. Ada juga pendapat-pendapat dia yang tidak muafakat dengan Syafi'i, ada. Dia panggil ikhtiyarat, Imam Nawawi dah. Benda-benda hak Imam Nawawi pilih, hak dia rajih sendiri, ini pendapat dia. Itu biasa, tak ada masalah. Masalah Ibn Taymiyah ni, satu akidah tajsim, dia terpengaruh. Walaupun kemudiannya ada fakta-fakta yang mengatakan dia telah taubat. Maka kerana tu ulama-ulama Azhar larang kita tu melaknat, mencaci maki Ibn Taymiyah, larang. Hanya kita wajib tahzir tentang orang panggil apa, akidah tajsim tu wajiblah kita menyatakan kesesatan akidah tajsim tu. Adapun tuduh badai Ibn Taymiyah tu wallahu a'lam. Kenapa? Kerana ada fakta-fakta, terutama dalam kitab Durarul Kaminah Ibn Hajar Al-Haytami sebut tu, dia taubat dah daripada akidah tajsim setelah berapa kali di penjara. Kata Ibnu Battutah fi aqlihi syai'un. Maksudnya apa? Ada pada akalnya itu sesuatu. Apa maksudnya fi aqlihi syai'un? Yakni sedikit cedera. Kalau kata Imam Subki kata Ibn Taymiyah ni, ilmuhu kabir. Ibn Taymiyah ni ilmu yang besar, walakin aqluhu saghir, akan tetapi akal dia tu kecil. Ilmu Ibn Taymiyah ni besar, tapi akalnya kecil. Dia sesama dengan Imam Subki. Imam Subki tu banyak kitab-kitab yang i'tiraf di atas pendapat Ibn Taymiyah. Tu. Dan lagi berkata Ibnu Battutah, berlaku satu kali pada Damsyik Ibnu Taymiyah berkhutbah di atas mimbar. Ni ada ku Arab ni. Nak dhabit dulu boleh? Dhabit ku Arab dulu. Wa kuntu idzaka bidimashqa. Wa kuntu idzaka bidimashqa. Fahadartuhu yaumal jum'ati. Sempat tak? Dia tak? Fahadartuhu yaumal jum'ati. Wahwa yakni Ibn Taymiyah tu. Wahwa yakni Ibn Taymiyah. Ya'izun nasa
Ya'in za. Ya'izun nasa. Alif lam an-nasa. Ya'izun nasa ala mimbaril jami'i. Ala mimbaril jami'i. Dah tak? Apa tu? Minbar, min nun bara al-jami'. Masjid al-jami'i. Wa yuzakkiruhum fakana min jumlati kalamihi. Fakana min jumlati kalamihi. Fakana min jumlati kalamihi dara an qala innallaha. Ini maqalul qaul ni. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya kanuzuli hadza. Berhenti situ. Tu maqalul qaul, berhenti situ. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya kanuzuli hadza. Berhenti situ. Wa nazala darajatan min durajil minbari. Tu fa'aradahu faqihu malikiyin yu'rafu bibni zahra'i. Bibni zahra'i. Wa ankara ma takallama bihi Ibnu Taimiyah. Intaha rehlah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta kata wa kuntu idzaka bidamsyqa ataupun bidimashqa, dan adalah ketika aku berada di Dimashqa, fahadartuhu, maka hadirlah olehku akan masjid, akan jami' itu yaumal jum'ati, pada hari Jumaat. Wahwa, padahal ia Ibnu Taimiyah itu ya'izun nasa, sedang memperingat akan manusia, ala mimbaril jami', di atas mimbar masjid, wa yuzakkiruhum, dan memperingatkan akan mereka itu manusia. Tazkirah lah, ada tengah tazkirah Ibnu Taimiyah tu tazkirah. Fakana, maka adalah min jumlati kalamihi, setengah daripada jumlah percakapan Ibnu Taimiyah, anqala, bahawa berkata Ibnu Taimiyah, innallaha, sesungguhnya Allah, yanzilu ila sama'id dunya, turun ia ke langit dunia, kanuzuli hadza, seperti aku turun ni, wa nazala darajatan, padahal telah turunlah oleh Ibnu Taimiyah satu tingkat, satu anak tangga, min durajil mimbari, daripada beberapa tangga-tangga mimbar masjid. Lalu fa'aradahu, maka mengiktiraklah akan Ibnu Taimiyah tu, melawanilah akan Ibnu Taimiyah tu, faqihun malikiyin, oleh seorang yang faqih daripada mazhab Maliki. Siapa dia orang ni? Yu'rafu, dikenalkan Ibnu Zahra'i. Ulama dalam mazhab Maliki itu nama Ibnu Zahra. Wa ankara, dan engkarlah ma takallama, barang yang dibercakaplah bihi, dengan dia, dengan barang Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Taimiyah. Itu intaha dalam kitab Rehlah Ibnu Battuta. Jadi Ibnu Battuta kata apa? Kita tengok dalam. Dan berkata Ibnu Battuta, berlaku satu kali
pada Damsyik, Ibnu Taimiyah berkhutbah di atas mimbar bahawa Tuhan kita turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam seperti turun dari mimbar ini. Maka ia, Ibnu Taimiyah pun selalulah turun dari mimbar itu. Dah. Dia duduk ceramah atas mimbar ni. Tuhan kita turun tiap-tiap malam seperti turun daripada mimbar ni. Lagu mana cara turun? Dia pun turun. Gini, Tuhan turun lagu ni. Berat tu. Itu orang panggil apa tu? Tasbih itu. Soreh. Serupa ke Tuhan dengan makhluk tu. Tengok. Maka pada hari itu jadi kucak kacir yang besar. Gagak-gagak lah. Apa punya ustaz ni ceramah lagu ni. Akhirnya dihukumkan di atas Ibnu Taimiyah itu dengan dipenjarakan dia Ibnu Taimiyah. Dan banyak murid-murid Ibnu Taimiyah kena terpenjara. Iaitu murid-murid yang kena terpenjara tu murid-murid yang tak mau taubat daripada bawakan Ibnu Taimiyah itu. Tapi murid-murid dia banyak dah. Bukan sikit dah. Ibnu Qayyim murid dia. Az-Zahabi anak murid dia. Ibnu Katsir anak murid dia. Jangan main-main. Sebab tu kalau kita lawan macam Ahbash lawan, tak tahu ke mana hala, duk maki, duk caci, duk laknat Ibnu Taimiyah, laknatullah itu. Berat tu. Pertama, kenapa kita tak boleh mencaci maki Ibnu Taimiyah? Pertama, kerana dia orang alim. Satu. Yang kedua, kenapa? Kerana dia telah ada fakta yang menunjukkan dia telah taubat daripada akidah tajsib. Yang ketiga, dia berjasa besar dengan agama ni. Mana? Selain daripada fatwa-fatwa, murid-murid dia. Mana? Ibnu Katsir, Az-Zahabi. Bukan main-main tu, bukan calon-calon punya anak murid tu. Murid-murid dia. Maka bagaimana kita berinteraksi dengan Ibnu Taimiyah? Yang wajib kita menghormati orang panggil dia di atas dasar dia ulama, dan wajib kita kena tahzir apa-apa fatwa yang masih lagi diguna pakai oleh fuak-fuak Wahabi memaju ke pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang mencarikan ijma' ulama. Gitu. Itu jalanan kita orang ahli sunnah cara Azhar, manhaj wasitiyah tu lagu tu. Bukan pakai laknat, pakai gelar ke Syekhul Mujassim kata ni. Ibnu Taimiyah laknatullah, jangan. Itu bukan cara kita ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Tetapi dengan kena penjara kali yang pertama itu, akhirnya dikeluarkan dia Ibnu Taimiyah. Kemudian tak berapa lama berlaku pula fatwa ia Ibnu Taimiyah dengan beberapa masalah pula. Setengah daripadanya beberapa masalah fatwa Ibnu Taimiyah ni tolak 3 sekaligus, jatuh 1 2. Ni perlis pakar ni. Tolak 3, jatuh 1. Ini perlis pakar. Perlis pakar ni fatwa ni. Ni mencari ijma' ni. Fatwa ni tak boleh pakar kita. Pak kita tak boleh pakar. Tapi mufti perlis, Dr. Mazhar dia pakar fatwa ni. Lepas tu dia buat ganjing pula. Mana-mana hak duk berlaku perceraian ke apa, ramai mari ke perlis. Sebab apa? Sebab negeri dia hak pakar ni. Salah suami isteri kan? Setuk lelaki kalau aku tolak 3 mu. Sudah. Lepas tu nyesal. Rojak ke mahkamah syariah di negeri lain, memang jatuh tolak 3. Tolak 3 jatuh 3. Tapi bila yang pergi ke perlis, tolak 3 jatuh jatuh 1. Ni ambil daripada Ibnu Taimiyah. Tengok. Dan haram pergi ziarah kubur-kubur walau kubur Nabi Muhammad SAW sekalipun. Maka akhirnya diangkatkan sampai kepada raja. Maka ditangkap akan dia Ibnu Taimiyah bersekali dengan beberapa muridnya, dan dipenjara sehingga mati Ibnu Taimiyah itu di dalam jail negeri di Damsyik. Tahun bila? 27 Syawal sanah 728. Pendeknya kesimpulannya, Ibnu Taimiyah ini 2 kali dipenjarakan dia Ibnu Taimiyah. Satunya di Mesir, keduanya di Damsyik. Lihatlah yang dihimpunkan di dalam kitab Masalah Agama yang sudah siap dipungut dari muka
127 hingga panjang lebar dalam juzuk yang pertama. Maka tidak patut dan tidak layak kita nak ambil keburukan dia Ibn Taymiyah. Keburukan dia, yakni Ibn Taymiyah itu membuat contoh dan memakai sekali-kali, seperti juga keburukan Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Habis situ. Jadi soal Ibn Taymiyah tu supaya saya sebut tadilah. Mudah-mudahannya Allah Ta'ala ampun dia, dan mudah-mudahannya apa hak diriwayatkan, apa hak dinaqal oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Durarul Kaminah tu benar. Apa benarnya? Iaitu Ibn Taymiyah tu di akhir hayat dia, sebelum dia wafat tu, dia telah taubat daripada akidah tajsih, dan dia memuji-muji ulama-ulama Asy'ariyah. Dengan katanya ulama al-ulama ansaruddin wal asy'ariyatu ansaru usuluddin. Ulama itu penolong bagi agama, dan ulama-ulama Asy'ariyah tu penolong bagi akar humbi agama. Tetapi tetaplah kalau orang mari hujah, Tuhan duduk bersandar atas arasy, dalilnya ini fatwa Ibn Taymiyah, tetap kita kata itu sesat. Ibn Taymiyah ni ulama besar pun, tetapi itu menyalahi dengan ijma' ulama. Adapun diri Ibn Taymiyah, wallahu a'lam, serah pada Allah. Laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Gitu. Tu. Adapun Muhammad bin Wahhab, dia tidak setara dengan Ibn Taymiyah ni. Muhammad bin Wahhab tak ada gelar apa pun dalam mazhab Hanbali. Al-Hafiz, budak mujtahid tarjih, kau mujtahid mazhab tak ada dia. Ibn Taymiyah ni ada pangkat tak? Jangan main dia. Dia Al-Hafiz. Hafal 100,000 hadis. Syekhul Islam dalam mazhab Hanbali. Tapi hak tu tidak menjadi satu dalil bahawasanya seseorang itu selamat daripada akidah tajsim. Kerana sebelum daripada Ibn Taymiyah sendiri, dalam mazhab Hanbali itu ada orang panggil yang terpengaruh dengan mazhab musyabbihah mujassimah tu. Namanya Qadhi Abu Ya'la Al-Baghdadi. Qadhi tu mana hakim lah, bukan tok kadi akad nikah tu, bukan. Qadhi dalam mazhab Hanbali Qadhi Abu Ya'la Al-Baghdadi Al-Hambali. Itu terpengaruh dengan mazhab Hanabilah. Baik, habis itu kemudian kita sambung pula insya-Allah esok. Lepas tu kita qada pula Jumaat 1. Jadi ada bab maring demeh hari Isnin ulah, mari demeh, jadi kena qada Jumaat 1. Wafu yang ke mana-mana Jumaat 1. Mari anak-anak perhati masalah istiwa, iaitu istiwa itu apa? Tertinggi Tuhan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma alimtu minhu wa lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yaqrabu ilayha min qawlin wa amalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.